الحمد لله رب العالمين الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سبحانك اللهم خير مؤلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله شكرا جزيلا الفاضل Ustaz Pengerusi Majlis yang saya hormati, saya kasihi Nadir Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, semua ahli jawatan kuasanya, para ulama, para habaib, talabatul alam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, supaya duduk kita ini bernilai ibadah, marilah sama-sama kita niat i'tikaf dalam nasib ini bagi yang belum berniat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Kalau kita nak lihat orang itu bagaimana kedudukannya di sisi Allah, lihat bagaimana kedudukannya di muka bumi ini. Di mana tempat yang paling dia selalu pergi? Apa yang selalu dia baca? Siapa teman-temannya yang dia selalu bersama? Apa subjek ataupun perkara yang dia bicarakan? Kalau dia selalu datang ke masjid, maka itu tanda dia orang yang mulia. Sebab masjid ini adalah tempat yang mulia. Dia selalu melakukan perkara yang paling mulia, solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, itu tanda dia orang yang mulia. Dia selalu menjunjung syariat yang mulia dengan menutup auratnya lelaki dengan perempuan, menjaga muamalahnya lelaki dengan perempuan, cara berpakaiannya mengikut syariat, itu tanda dia sudah dekat dengan sesuatu yang mulia, syariat. Dia selalu membaca sesuatu yang mulia, Al-Quran dengan hadis, bukankah sesuatu yang mulia? Maka itu tanda dia orang yang mulia. Dia berada selalu di majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis zikir, itu tanda dia orang yang mulia. Dan dia selalu dekatkan dirinya kepada yang sangat mulia. Apa dia? Sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga berpakaiannya cara sunnah, solatnya cara sunnah, berjalannya cara sunnah, makan, minum, senyum, ketawa, semuanya ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka dia menjadi mulia, sebab tidak ada yang lebih mulia melainkan sayyidul wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Famablagul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillah kullihim. Kemuncak kepada ilmu mengenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, dan baginda adalah makhluk yang paling mulia alal itlaq. Bukan hanya nabi yang mulia, rasul yang mulia, manusia yang mulia, malah makhluk yang paling mulia. Semulia-mulia malaikat Jibril alaihi salam. Ada ulama katakan malaikat paling mulia hamalatul arsy. Ini khilaf di kalangan ulama, seperti yang disebut oleh al-Imam Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi al-Bintani ketika beliau mensyarahkan kitab Aqidatul Awam karangan al-Imam Al-Marzuqi dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam. Malaikat Jibril yang paling mulia itu ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj hanya sampai ke tahap langit yang ketujuh sahaja, tidak dapat melempasi langit yang ke-8 Sidratul Muntaha, malah tidak boleh tembus ke langit yang ke-9 Mustawa. Lebih lagi untuk sampai ke langit yang ke-10 Al-Hadrah Al-Qudsiyah, sampai tahap ini sahaja. Hatta hadzal had ya Rasulullah, sampai tahap ini sahaja ya Rasulullah, saya temankan Tuhan. Nabi katakan, ya Jibril, bukan saat ini seorang teman meninggalkan temannya, sebab malaikat Jibril ikut Nabi dalam peristiwa Isra daripada Makkah kemudian singgah ke 5 tempat. Ulama katakan dekat Taibah pertama, kemudian dekat Tur Saina yang kedua, yang ketiga dekat dekat Baitul Laham, dekat Madian yang keempat, yang kelima, yang ketiga, yang keempat dekat Baitul Laham di Hebron, yang kelima dekat Bait Al-Muqaddas di Palestin. Semua ditemani oleh malaikat Jibril. Naik langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tapi lepas langit yang ketujuh tak temankan Nabi. Sebab itu Nabi katakan, Nabi mengatakan, ya Jibril, bukan saat ini seorang teman meninggalkan temannya. Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Lau khatawtu khutwatan la haraqtu. Kalau aku melangkah satu langkah pasti aku akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah bagi kita, setiap daripada kita, melainkan punya maqam-maqam yang tertentu. Silakan Tuhan akan berjalan dan akan sampai ke hadratillah. Adapun saya sampai tahap ini sahaja. Sebab kawasan itu kawasan yang penuh dengan cahaya. Malah walhal malaikat Jibril dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Tapi ketahuilah bahawa cahaya itu punya peringkatnya. Benar lilin itu ada cahaya, tapi tak boleh lawan cahaya touchlight. Touchlight ada cahaya, tapi tak boleh lawan cahaya bulb, lampu. Tidak boleh cahaya lampu bercahaya, tidak boleh lawan spotlight. Spotlight tidak boleh lawan cahayanya bulan, dan bulan tidak boleh lawan cahayanya matahari. Cahaya di dalam cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya. Maka cahaya yang paling tinggi dan paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dan rasul yang keseluruhannya 114 orang itu para rasul, 214,000 para nabi,
itu dianggap sebagai nujum, bintang-bintang di langit, maka Nabi adalah matahari kepada langit. Sehingga bintang itu dilihat pada waktu malam sebab tidak ada matahari. Tapi bila ada matahari, lenyap habis cahaya bintang. Walhal bukan bintang tidak ada bintang, tapi sirna habis cahayanya kerana dikalahkan oleh kegemerlapan, kegemilangan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah disebut oleh al-Imam Abdul Rahim Al-Mur'i, la in kana Ibrahim khussa bi khullatin fa hadha an-nabiyyu utiya hubbahu wa qurbahu wa in kana fawqa at-turi Musa mukallaman fa Ahmadu jaza sab'a fahtaraqa hujba wa in fajjara al-yanbu'a Musa min al-'asa fa Ahmadu arwa min anamilihi raghbah wa in kallama al-amwata Isa bin Maryam fa Ahmadu fi yumnihi sabbahatil hasbah. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam dipilih oleh Allah menjadi khalil, peneman kekasih Allah, maksudnya Allah dengan peneman, ada peneman, tetapi nak tunjukkan majazi dekatnya Nabi Ibrahim dengan Allah. Nabi Muhammad lebih lagi menjadi Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa alaihi salam bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Saina, itu Bukit Tur Saina itu dekat dunia, dekat Mesir. Sehingga Nabi Musa ketika sampai di Bukit Tur Saina difirmankan kepada Nabi Musa, ya Musa ikhla' na'laik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, buka akan seliparmu, kasutmu, sebab kamu berada di sekarang tempat yang mulia. Nabi Musa bermunajat dengan Allah di dunia, buka selipar. Nabi lepas 7 petala langit dan bumi, naik ke langit yang ke-8 Sidratul Muntaha, ke-9 Mustawa, ke-10 Al-Hadrah Al-Qudsiyah, pakai selipar. Sampai ulama mengatakan, siapa yang mengatakan kasutku, seliparku lebih mulia daripada selipar Nabi, dia murtad. Bagaimana kedudukan yang punya selipar? Selipar itu sahaja kalau kita katakan selipar kita ini lebih mulia, maka murtad bagaimana dengan sahibun na'al, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pukul batu, keluar 12 pancaran air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel ketika itu. Nabi tidak perlu pukul batu, tangan Nabi yang mulia keluar air dengan derasnya. Riwayat mengatakan 300 para jurid minum air daripada air Nabi ini. Ada yang mengatakan 1000 para jurid minum dan berwuduk, minum dengan kenyang air ini tadi. Sehingga ulama bahas air apa yang paling mulia. Ada katakan air Zam-Zam, ada yang katakan air daripada sungai Tigris dan sungai Euphrates, sungai Furat. Ada yang katakan air hujan pada malam Jumaat, bagus untuk kita buat air penawar dan sebagainya. Tetapi ulama kebanyakan yang mengatakan air yang paling mulia seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qusqulani di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Dunniyah fi syarhi Al-Syama'il Al-Muhammadiyah. Air itu adalah air yang keluar daripada tangan Nabi, sebab dia datang daripada makhluk yang paling mulia. Sehingga Al-Imam Qadhi Iyad menulis satu bab khusus dalam kitab beliau Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa, apa sahaja yang keluar daripada batang tubuh Nabi yang mulia menjadi mulia, kerana ini adalah makhluk yang paling mulia alal itlaq. Kalau Nabi Isa boleh bercakap dengan orang yang meninggal dunia, itu wajar, sebab kematian itu amal mautu illa rihlatun ghaira annaha minal manzilil fani ilal manzilil baqi. Tidaklah yang namanya kematian itu melainkan perpindahan roh dengan jasad berpisah. Lalu bila roh dikembalikan kepada jasad, maka jasad itu seperti biasa, punyai roh, boleh berbicara. Itu wajar sebab manusia boleh bercakap. Tapi batu yang ada di tangan Nabi, tangan kanan Nabi, batu ini bertasbih seolah-olah dia punyai roh. Malah yang lebih ajaib, Bukit Uhud, Nabi mengatakan Uhudun nuhibbuhu
Bukit Uhud, kami cinta kepada Bukit Uhud. Itu wajar sebab manusia punya perasaan. Tapi Nabi katakan selepas itu, wa huwa yuhibbuna, dan Uhud itu cinta kepada kita. Bermakna sangat luar biasa. Bukit Uhud yang jamadah, yang tak bernyawa itu seolah-olah ada perasaan, ada nyawa, dan malah-malah seolah ada perasaan mencintai kami. Mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan ini memang khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk penduduk bumi dan penduduk langit. Itulah rahsia kenapa Nabi di-Isra' Mi'rajkan. Antaranya untuk linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan kami. Tetapi ulama lain mengatakan antara faedahnya ialah apa? Biar penduduk langit akan mengatakan, wahai penduduk alam sufli, wahai penduduk alam mulki, alam bumi, alam bawah, alam musyahadah, kami juga berbangga sebab diziarahi oleh yang membawa rahmat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami, kata penduduk para malaikat di langit yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga Arasy berbangga, syurga pun berbangga, malaikat di syurga pun berbangga. Lihat wahai penduduk bumi, bukan sahaja kamu yang ada punyai rasul yang sangat mulia dan bawa rahmat ini, kami juga berbangga diziarahi oleh si pembawa rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk langit bergembira dan berbangga dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda bawa rahmat. Innama bu'ithtu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya membawa rahmat. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk bawa rahmat ke seluruh alam. Alam ulwi, alam atas, alam ghaib, alam ruh, alam malakut, alam lahut, alam jabarut, itu semuanya alam ghaib. Nabi bawa rahmat kepada mereka. Demikian alam mulki, alam bawah, alam sufli, ini juga dibawa rahmat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kepada manusia tapi kepada binatang. Binatang tidak makan anaknya sendiri sebab limpahan rahmat yang dibawa oleh Nabi. Binatang itu yang tidak ada akal, tetapi tidak pernah kita lihat binatang yang masuk terjun dalam api. Dengan rahmatnya Nabi, ada insting malaikat itu sampai tidak dia menceburkan dirinya ke dalam api, membunuh diri dalam kebinasaan. Rahmatnya Nabi kepada pokok, lalu pokok itu ditanam, dia akan bagi rahmat menaungi apa yang ada di bawahnya, malah akan mengeluarkan bunga dan buah, menyegarkan pandangan mata yang melihat, memberikan buah hasil mahsul sehingga nanti boleh memberi manfaat kepada manusia. Demikian menjadi pasak kepada bumi ini dalam ekosistemnya. Demikian memberi buah yang lazat, makanan yang berzat, supaya manusia kalau makan boleh nanti jadi kuat bertenaga, boleh buat kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh hubungkan muamalah baik dengan manusia, sehingga buah nanti boleh disedekah dengan jirannya. Sayur yang dia buat daripada tumbuhan tadi, sayur-sayuran yang dimasak boleh disedekahkan kepada yang lainnya. Hasil mahsulnya boleh dibuat kuih, boleh dibuat lemang, boleh dibuat macam-macam, lalu menjadi kebaikan dirinya untuk orang lain. Ini faedah rahmat Nabi kepada semua itu. Demikian rahmat Nabi kepada rumput, sehingga rumput itu tabiatnya akan mengeluarkan akan warna hijau. Cuba kalau rumput itu keluar warna hitam ataupun warna merah ataupun warna coklat, mata tak sedap memandang.
Demikian rahmat Nabi kepada angin. Angin dalam bentuk lembut macam ni. Cuba kalau angin itu dalam bentuk pejal, dalam bentuk batu, tak ada roti keluar rumah. Naik kereta pun pergi workshop selalu, sebab selalu pecah dengan batu dah angin. Kalau lagi kuat, lagi teruk hentam rumah kita, tak ada apa-apa, bertukar ganti sahaja cermin dan tingkapnya. Rahmat kepada semua itu. Lihat rahmat Nabi kepada api. Lalu api itu sifatnya membakar. Cuba api itu sifatnya tidak membakar. Sejuk umpamanya, boleh duduk dekat api kalau nak bersejukan. Nescaya tuan-tuan, puan-puan tidak akan makan lemang malam ini, tidak akan makan rendang malam ini, tidak akan makan ketupat malam ini. Demikian nasi, kiaskan kepada lauk pauk dan sebagainya. Sebab macam mana nak masak? Api itu sifat dia tidak panas dan membakar. Rahmat Allah kepada elektrik, boleh memanaskan. Kalau elektrik pun tidak berfungsi, macam mana? Semuanya rahmat Allah. Allah turunkan rahmat kepada durian, sehingga orang yang nak makan durian itu tanam pokok durian, tidak pernah keluar buah manggis. Demikian tanam sayur kobis, tidak pernah keluar potato. Demikian Kak Ma'ajah, Masya Allah, masak puding krema, tak pernah jadi beleder. Tahu beleder? Ni semua cerita bab makanan malam ni. Sejak pagi nak makan ni, beleder agak-agak. Masya Allah, abang ngaji yang potong meja jadi 4 segi sebegini, tidak pernah dia bercantum balik. Potong cantum balik, potong cantum balik. Letihlah kita. Melainkan akan jadi shape apa yang kita mahu. Tidak pernah kita potong kayu jadi 4 segi, jadi dia menjadi round table, buja yang bulat, ataupun triangle segitiga, ataupun pentagon. Kenapa? Rahmat Allah. Allah katakan, wahai kayu, khidmat kepada Rasulullah, khidmat kepada umat Rasulullah, sehingga apa yang mereka mahu jadi. Begitulah rahmat Allah kepada semua pasir, simen, air, tukang rumah tak letih yang buat masjid ini, buat bentuk masjid jadi masjid, dia tak jadi rumah. Buat bentuk pondok, dia tidak akan jadi bentuk lain. Rahmat sebab air, pasir, demikian simen, demikian yang lain, batu, semua ikut khidmat untuk umatnya baginda Rasulullah dan umatnya manusia. Demikianlah yang lain kiaskan. Demikian Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat Nabi kepada jin, kepada binatang, tumbuh-tumbuhan yang lain-lainnya. Sebab apa? Sebab rahmat yang Allah bagikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga katakan innama ana rahmatun muhda, sehinggalah Nabi katakan sesungguhnya aku, innama ni adatul hasar, maksudnya verily, verily, sungguh-sungguh aku ini rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat. Hadirin, kalau kita nak bagi barang dengan orang, kawan kita, kita boleh bagi apa barang sekalipun. Tapi kalau atas namanya hadiah, mesti kita tak akan bagi sebarangan. Umpama ada anak jiran kita yang kahwin, lalu kita nak bagi hadiah kepada pengantin baru, boleh kita bagi kuali yang kita pakai sudah 5 tahun, itu boleh. Sebab memang nanti tugasnya akan memasak. Tapi kenapa tidak? Boleh kita bagikan kasut yang kita sudah pakai 2-3 bulan, memang sifatnya itu boleh dipakai, pergi tempat lain. Mungkin kalau nak bagi buku, boleh sahaja buku yang kita pakai yang sudah setahun dahulu, boleh. Demikian garpu, demikian sudu dan kipas angin. Tapi kenapa harus pergi dekat Maiden ataupun dekat Econsep? Kat mana Econsep kat sini? Kat mana Econsep? Ni belakang ni Econsep. Demikian kedai electrical yang lain, nak beli yang baru, nak beli yang quality. Sebab ini namanya hadiah, supaya
Orang pengantin baru itu dah namanya pengantin raja sehari akan suka. Itu yang namanya hadiah. Walhal ada kipas angin di rumah yang dalam stor tu banyak sangat, boleh lagi kalau nak pakai 3-4 bulan. Tapi kenapa harus baru? Kenapa harus yang terbaik? Sebab ini hadiah. Nabi katakan innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Dahlah rahmat, kemudian hadiah bermakna apa? Kalau kita bagi hadiah dengan orang mesti yang the best, mesti yang terbaik. Allah mesti lebih tahu dan lebih mengerti, bijaksana bagi yang terbaik kepada kita. Ternyata yang terbaik itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Karena itulah hadirin, Al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibad wal Bilad, Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau sebut di dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihi al-insanu min al-a'mar. Beliau sebutkan dalam itu ada 16 dialog Nabi Musa dengan Allah. Nabi Musa, Allah bagi kelebihan pada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa dengan percakapan yang benar. Ulama katakan bahawa bagaimana mungkin Nabi Musa bercakap dengan Allah dan Allah bercakap dengan Musa, walhal Nabi Musa itu makhluk, Allah itu khaliq. Bagaimana mungkin Nabi Musa mendengar kalam yang qadim daripada Allah yang qadim? Mustahil. Karena itu bagaimana bolehnya Nabi Musa bercakap dengan Allah? Bagaimana bolehnya Nabi Musa mendengar akan kalamnya Allah? Al-Imam Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bintani sebut dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah kepada Aqidatul Awam, kerana Allah katakan kepada Nabi Musa, ya Musa, laqad a'taituka alfa alaf sam'an. Isyak belum? Belum. Isyak kita berhenti, jangan risau. Semua tunggu makanan, masya-Allah. Ini kita bagi makanan rohani kepada kita, sebab kita datang daripada alam, dua alam. Satu alam ghaib, satu lagi alam sekarang. Alam ghaib dulu kita berasal daripada 3 alam arwah, lahut, jabarut, malakut. Maka mesti kita ada kaitan dengan itu. Orang yang boleh melihat ketika dia sedar itu namanya kasyaf. Orang yang boleh melihat ketika dia tidur itu namanya mimpi. Mata apa yang lihat walhal matanya tidur ketika dia tidur, itu namanya mata batin. Begitu juga ketika begini, dia lihat ada orang bagi salam padanya dekat Makkah, lalu dia menjawab salam. Mata mana yang boleh melihat walhal dia berada dekat masjid ini di Malaysia? Yang bagi salam yang tu kawannya sedang tawaf dekat Makkah Al-Mukarramah. Mata batin. Sebab itu ketika mata batin itu melihat dalam keadaan sedar, itu namanya kasyaf. Ketika melihat dalam keadaan tidur, itu namanya mimpi. Baik. Nabi Musa bagaimana boleh bercakap dengan Allah, mendengar kalam Allah, walhal Nabi Musa itu makhluk hadis. Allah itu qadim, tak mungkin hadis mendengar kalam yang qadim. Apa rahsianya? Disebut di dalam kitab Nurul Zalam tadi. Allah katakan, ya Musa, laqad a'taituka laqad a'taituka 10,000 lisanan hatta kallamtani wa a'taituka 10,000 sam'an hatta sami'ta minni. Wahai Musa, aku telah bagikan padamu 10,000 lisan lidah sehingga kamu boleh berbicara denganku. Dan aku telah bagikan pada kamu 10,000 akan pendengaran sehingga kamu boleh mendengar akan kalamku. Sedapnya, manisnya, lemaknya perjumpaan itu sehingga Nabi Musa dikatakan sangat mendapat manfaat sehingga muka Nabi Musa bercahaya setelah peristiwa itu. Siapa tengok Nabi Musa mukanya bercahaya, terus buta matanya. Lalu Nabi Musa
sembuhkan balik dan sembuh dengan izin Allah. Karena perjumpaan dengan Allah itu suatu yang sangat lazat, suatu yang sangat bercahaya dan indah, sehingga dikatakan Nabi Musa, sehingga akhir hidup baginda pakai kelubung tutup muka ini, tidak selalu buka. Sebab apa? Siapa yang lihat Nabi Musa buta mata, sebab cahaya yang ada pada Nabi Musa itu di perjumpaan yang lazat, yang lemak, yang manis dengan Allah. Demikian pendengaran Nabi Musa. Kerana Nabi Musa mendengarkan kalamnya Allah yang qadim itu, ulama katakan pendengaran Nabi Musa sangat kuat, sehingga Nabi Musa boleh mendengar tapak kaki semut yang berjalan pada malam hari sejauh 2 farsakh. 2 farsakh ini 82 kilometer. Ini rahmat kepada Nabi Musa. Hadirin yang saya nak sebutkan ini apa? Dalam kitab Sabilul Iddikar wa Na'tibar tadi, Nabi Musa pun dibagi kelebihan begitu ketika berbicara dengan Allah. Allah katakan ada kaum yang berbuat amal sedikit tapi pahalanya sangat besar di sisiku. Nabi Musa mengatakan, Allahumma ja'alhum min qaumi. Ya Allah, jadikan mereka sebagai kaumku. Allah katakan, la balahum qaumu Ahmad. Tidak, bahkan kaum itu tadi adalah kaum Nabi yang bernama Ahmad. Di ketika lain Allah bicarakan bahawa kaum ini berbuat dosa sepenuh bumi, tapi Allah ampunkan pada mereka itu sepenuh bumi akan maghfirah. Nabi Musa rasa eager nak jadikan hebat sangat kaum ini, karakteristik dia. Allahumma ja'alhum min qaumi. Ya Allah, jadikanlah mereka itu kaumku. Lalu kata Allah, la balhum qaumu Ahmad. Tidak, balhal walhal mereka itu kaum Ahmad. Panjang dialognya sampai dialog yang ke-16. Lalu kata Nabi Musa, kalau demikian ya Allah, Allahumma ja'alni min qaumihi. Ya Allah, jadikanlah aku ni sebagai kaum orang itu, kaum Nabi itu. Dan kaum Nabi itu siapa? Kata Allah, tidak wahai Musa, engkau punyai kaummu tersendiri. Nah, Nabi ini punyai kaumnya tersendiri. Siapa kaum itu? Kaum itu kaumnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum itu siapa? Kita semua kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, berbanggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan apa? Yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini adalah suatu declaration daripada Allah. Izinkan saya 5 minit lagi, saya berhenti. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan di kalangan manusia. Allah telah keluarkan umat-umat terdahulu, tapi kamu yang terbaik umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kamu menyeru ke arah kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam syair yang disebut oleh Imam Al-Busiri, bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhalimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Suatu kegembiraan daripada Allah, pertolongan yang tidak mungkin akan dikalahkan. Apa? Ketika Allah mengakui bahawa Rasul kita Nabi Muhammad bi akramir rusuli, Rasul yang paling mulia, kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling mulia. Kenapa tidak mulia? Dalam banyak-banyak umat, Nabi katakan kepada Jibril di saat akhir nak wafat baginda, ya Jibril, ma liya minallahi minal karamah. Ni saat Nabi gering, saat lagi nak meninggal dunia. Ma liya minallahi minal karamah, apakah dia karamah, kemuliaan yang Allah bagi untuk aku ini? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan dulu kan? Azan dulu tak pernah. Kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terzahir juga ketika saat Nabi nak wafat. Ketika Nabi nak wafat, datang malaikat Jibril. Nabi bertanya, ya Jibril, ma liya minallahi minal karamah. Wahai Jibril, apakah dia karamah, kemuliaan yang Allah bagikan padaku? Lalu kata malaikat Jibril, inna
abwab as-sama' qad futihat wa innal malaikata saffu sufufan yantaziruna li ruhi. Sesungguhnya pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat sedang bersusun berbondong menyambut roh kamu yang sangat mulia. Maka kata Nabi, ini untuk saya, untuk umat saya, untuk umat saya. Tengok Nabi sayang pada umat sampai di akhir hayat baginda ingat pada umat. Lalu kata malaikat Jibril, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di hadis kursi, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Allah katakan, aku haramkan syurga dimasuki oleh umat-umat lain, sehingga umat kamu dulu wahai umat Muhammad, umat kamu dahulu wahai Nabi Muhammad yang masuk dalam syurga. Ketika Nabi dengar ini, Nabi rasa suka sangat-sangat. Masya Allah, tabarakallah. Demikian sekelumit hebatnya, mulianya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi tabaraka wa sallam. Bersyukurlah hadirin hadirat dengan jalan satu, kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Caranya kita banyak bersalawat ke atas baginda, sayang kepada baginda, sayang kepada tubuh badan baginda, sayang kepada apa sahaja barang peninggalan baginda, termasuk hadis, termasuk nasihat, termasuk rambut, termasuk tapak kaki, termasuk yang lain-lain, baju, bendera, panah, pedang, tombak, tempat minumnya Nabi, semua kita cinta. Sebab tanda-tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang persoalkan tentang tapak kaki Nabi, apakah itu tapak kaki betul ataupun replika. Wallahu alam, kita tidak bicara hal itu. Tetapi jangan kita lupa antara satu mukjizat Nabi yang jarang orang tahu. Nabi kalau duduk ataupun berpijak di sesuatu tempat, maka ada kesan lekuk dekat kawasan itu dengan izin Allah. Ini jarang kita tahu. Sebab itu kalau Nabi duduk ataupun pijak, pegang di sesuatu tempat itu, dia boleh melekuk tempat itu dengan ikut shape tangan ataupun kaki Nabi dengan izin Allah. Tidaklah semua tempat, tapi boleh jadi dengan izin Allah. Itu antara mukjizat yang jarang kita tahu. Malam ini saya sebut supaya kita jangan persoalkan kalau kita tidak tahu. Demikian kita cinta dengan Nabi, cinta dengan ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada isteri-isteri Nabi, demikian keturunan Nabi Bani Hashim dengan Abil Muttalib, demikian susur galuh daripada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Ali dan seterusnya. Qala li qailun ra'aituka tahwa ala taha wa da'iman tartadihim kana haqqan 'alayka an taqdi al-umrah madihan fihim wa fi man yalihim qultu madha aqul wal kaunu turran yastamiddu al-'ata'a min aydihim ayyu ma'na lil madh minni laqad jaa'a al-kitabul 'aziz bil madh fihim ana la astati'u amdahu qauman kana jibril khadiman li abihim. Itu yang disyairkan oleh Dr. Profesor Omar Hashim, mantan rektor Universiti Al-Azhar, mengungkapkan rasa cintanya kepada ahlul bait. Kalau cinta kepada ahlul bait, sudah pasti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan ahibbullah bima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah atas nikmat yang Allah kuturunkan kepada kamu dengan melimpah ruah. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku kerana cinta kepada Allah. Wa ahibbu ala baiti li hubbi. Dan cintailah ahli keluargaku untuk tanda cinta kepadaku. Itu juga tanda cinta kepada Nabi. Cinta Nabi bermakna cinta kepada peninggalan Nabi. Taraktu fikum amrain lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, tidak akan kamu sesat ever selama-lamanya kalau kamu pegang betul dengan keduanya, Quran dan sunnah Nabi. Dalam hadis lain, Kitabullah wa al-Qurati, kitab Allah, Al-Quran dan juga ahli keluarga. Nah, cintai Nabi bermakna mengamalkan sunnah Nabi.
Apa yang Nabi kata, kita kata. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi makan, kita makan. Nabi suka makan buah labu. Sejak daripada hari ini, sukakan makan buah labu. Sayyidina Anas bin Malik, beliau tengok Nabi ketika Nabi menerima undangan Khayyab, seorang tukang jahit. Bermakna Nabi orang yang tawaduk, tukang jahit, orang yang common lay people, orang yang biasa sahaja pun Nabi terima undangan. Nabi orang yang tawaduk, ketika makan Nabi dilihat seolah-olah menarik-narik sesuatu. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, masya'nuk, tuan buat apa?" Nabi katakan, "Aku mengumpul dubba." Dubba adalah labu. Tuan suka labu ke? Ya, saya suka labu. Kata Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, "Wallah, inni uhibbu labu." Sesungguhnya aku inni uhibbu dubba. Aku mencintai labu mundu dzakal yaum. Sejak daripada hari itu, maka dia pun suka labu. Tengok, dalam bab makanan. Sebab itu siapa yang sedih-sedih makan labu. Tapi bukan labu air, tapi labu pumpkin tu makan. Ni bukan saya sebut, ni Sayyidatuna Aisyah sebut. Dan Nabi yang sebut, Nabi katakan apa? "Ya Aisyah, idza tabakhtum," kalau kamu memasak, "fa'akthirud dubba," banyakkan masak labu. "Fa innahu yushaddidu qalbal hazin," sesungguhnya labu itu menguatkan hati perasaan yang sedih. Sejak hari ini nanti, siapa yang sedih-sedih cari labu. Pengat labu boleh. Labu masak bingka, kautim. Apa lagi? Aiskrim labu boleh, asalkan buah labu pumpkin, jangan buah labu air. Mak Ajah masak banyak-banyak labu dengan Bang Haji. Ini sunnah Nabi. Ini tanda kita cinta dengan Nabi. Apa yang Nabi suka, kita suka. Sahabat, kalau Nabi dah datang ke rumah mereka, mereka selalu hidang dua, satu kambing, satu buah labu. Nabi, kalau sahabat nak datang rumah baginda, baginda akan usaha untuk hidangkan labu. Kita pun labu juga. Tapi jangan labu hari-hari. Jangan hari-hari labu. "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau benar cintamu kepada orang yang kau cintai, pasti kamu akan taat padanya. Sebab orang yang mencintai orang lain itu taat padanya. Cinta Nabi juga mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Nabi mencintai para ulama, sayang kepada ulama. Nabi mencintai orang-orang yang lemah, orang tua dan tidak bermaya, cintai mereka. Nabi cintai akan orang fakir dan miskin, cinta kepada mereka. Dan mencintai Nabi bermakna mencintai umat Nabi. Sebab Nabi cinta kepada umat. Ketika Nabi bersama dengan sahabat, Nabi katakan, "Wa syauqah ila ikhwani." Alangkah rindunya nak berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, "Alasna nahnu min ikhwanika ya Rasulullah?" Tidakkah kami ini saudara Tuhan wahai Rasulullah? Nabi katakan, "La, tidak. Bal antum ashabi." Kamu adalah sahabat-sahabatku. Maka sahabat bertanya, "Faman ikhwanuka idzan?" Kalau begitu siapa saudaramu? Nabi mengatakan, "Alladzina amanu bi wa lam yarawni," yaitu orang-orang yang tetap beriman pada aku walaupun mereka tidak melihat aku. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntung orang yang melihatku dan beriman denganku. Kemudian Nabi katakan, "Tuba wa tuba wa tuba wa tuba." Beruntung, 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 beruntung. Riwayat yang lain sampai 7. "Tuba wa tuba wa tuba." Beruntung, beruntung, beruntung. "Man lam yarani wa amana bi." Orang yang tidak pernah melihat aku tetapi dia beriman denganku. Siapa? Mudah-mudahan kita semua. Yang terakhir, cinta dengan Nabi adalah banyak menyebut Nabi. Kita kalau sayang dengan duit, maka selalu sebut duit, 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 duit. Kalau suka dengan kuih, 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 kuih. Kalau suka dengan cendol, 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 cendol. Kalau suka dengan pumpkin, pumpkin saja disebutnya.
Kalau suka dengan anak itulah yang selalu disebutnya. Kalau suka dengan bawang putih, bawang merah, sinetron, itulah yang selalu disebutnya. Tapi kalau suka kepada Nabi, bukan menyebut Muhammad, tapi banyak bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ibadah yang paling utama sembahyang, tapi ibadah yang paling mulia salawat. Sebab tidak ada riwayat yang menyebut Allah ketika menyuruh sembahyang, Allah juga bersembahyang. Ketika menyuruh puasa, Allah juga berpuasa. Ketika menyuruh mengerjakan haji, Allah juga mengerjakan haji. Ketika menyuruh zakat, mengeluarkan zakat, Allah juga mengeluarkan zakat. Tidak. Tapi ketika menyuruh bersalawat, sebelum kita disuruh bersalawat, Allah nak bagi tahu dahulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Baru kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, hendaklah kamu bersalawat alaihi wa sallimu taslima, bersalawat ke atasnya, ke atas Nabi, dan bagilah salam kepadanya dengan salam yang sempurna. Tidak ada ibadah lain yang Allah turut serta melainkan salawat. Karena itu orang yang beriman tandanya ialah dia banyak bersalawat. Orang yang nak kuat imannya banyak bersalawat. Sebab Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman tandanya dia banyak bersalawat. Untuk kita tahu kita ni beriman ke tidak, kita banyak bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ijazahkan satu salawat malam ini yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang menyebutkan Nabi mengatakan, man qala, siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati. Siapa yang membaca salawat ini, ya Allah, rahmatilah akan Nabi kami Nabi Muhammad, dan tempatkanlah baginda di kedudukan yang paling hampir di sisimu pada hari kiamat, wajiblah baginya syafaatku. Maka kita ijazahkan tuan-tuan untuk mengamalkan salawat ini paling kurang 3 kali setiap hari. Lebih banyak lebih bagus. Tuan-tuan ikut saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumil qiyamah. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mengampunkan dosa kita, memberikan jalan keluar atas apa sahaja permasalahan dan problem yang kita hadapi, berkasih sayang kita di antara satu dengan yang lain, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mencintai Nabi dan dapat buat segala sunnah Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi